من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Pertamanya alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda. Tajuk kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan Harut dan Marut. Harut dan Marut ni kita biasa dengar bagi siapa yang baca Quran, khususnya sahabat-sahabat pencinta Al-Quran. Kan kita banyak kali mentelaah, kita mengkaji, mengaji Quran. Bukan saja kita mengaji, kita belajar tentang tajwid, cara baca dan sebagainya, tapi kita juga melihat terjemahan, kita cuba memahami ayat-ayat Quran. Maka sudah tentu kita familiar, kan, telinga kita ni familiar dengan nama Harut dan Marut. Kenapa kita familiar dengan nama Harut dan Marut? Kerana nama ini memang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Cuma siapa sebenarnya Harut dan Marut, dan apakah signifikan kepentingan kita mengenali nama ini? Sebab Quran dalam banyak tempat tidak menyebut nama secara jelas. Contohnya bila sebut tentang iblis, tak ada pun Quran sebut nama Azazil. Kan kita jumpa di tempat lain nama Azazil ni. Dalam hadis yang sahih pun tak ada nama Azazil. Jadi Quran hanya guna perkataan iblis. Dalam hadis pun disebut dengan menggunakan perkataan iblis, tapi kemudiannya ada nama Azazil. Itu contoh. Sebagaimana Fir'aun, kita tahu Fir'aun ini adalah satu pangkat gelaran kepada Raja Mesir zaman dahulu. Kan, siapa nama sebenar Fir'aun? Quran tidak menyebutnya. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sudah tentu ada sebab, kan, ada kepentingan dia. Sama dengan Qabil dan Habil, kan kita belajar tentang Qabil dan Habil. Qabil dan Habil ini Quran tak pernah sebut pun nama Qabil dan Habil. Jadi ini apabila Quran menyebut Harut dan Marut, maka kita ada keinginan, kan? Kita ada keinginan untuk mengetahuinya. Siapakah Harut dan Marut? Baik, apa yang berlakunya ialah ketika mana Quran menyebut nama Harut dan Marut, pada masa itu Quran bercerita kepada kita tentang amalan sihir pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah menyebut Harut dan Marut ini, sahabat-sahabat sekalian boleh rujuk peristiwa ini, kisah ini dalam surah Baqarah ayat 102, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr
wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Itu ada perkataan Harut dan wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawjihi. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada zaman kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahawa Sulaiman itu mengamalkan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, yakni tidak beramal dengan amalan sihir. Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir, yang mengamalkan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babylon, iaitu Harut dan Marut, sedangkan kedua-duanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya ujian bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan isterinya. Jadi kalau tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat sekalian memperhatikan ayat yang kita baca tadi, surah Baqarah ayat 102, saya percaya bahawa sahabat-sahabat sekalian boleh dapat tangkap konteks dan apa sebenarnya yang diberikan penekanan oleh Al-Quran dalam ayat surah Baqarah ayat 102 tadi. Yang pertamanya, saya percaya bahawa sahabat-sahabat sekalian perasan bahawa peristiwa ini adalah peristiwa yang berkaitan dengan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian juga akan dapat dengar perkataan sihir yang kita sebut tadi. Sihir dan kaitan dia dengan kekufuran. Kemudian kita akan dapati Quran sebut tentang syaitan dan juga dua malaikat ini, kan, Harut dan Marut, yang mana semua ni adalah satu ujian. Dan kemudian dia ada kaitan dengan apa yang dilakukan oleh apa yang dapat digunakan dengan ilmu sihir tadi. Apa dia? Di hujung ayat tadi, Quran sebut menceraikan antara suami dengan isteri. Baik, ini antara benda yang sangat penting sebenarnya untuk kita belajar. Kenapa? Sebabnya untuk mencerai-beraikan rumah tangga, kan, untuk melaga-lagakan suami dan isteri, memang Quran sebut daripada awal-awal lagi bila kita baca Quran. Surah Baqarah ni kita tahulah dia ada satu surah selepas daripada Fatihah, kan. Kita akan dapati bahawa Quran menceritakan kepada kita tentang bagaimana penggunaan sihir ini dalam mencerai-beraikan rumah tangga. Saya sendiri, kan, sebagai seorang lawyer yang mengendalikan kes-kes rumah tangga, memanglah ada kawan-kawan yang datang jumpa, ada orang yang saya tak kenal pun yang menjadi klien jumpa kita. Tapi antara benda yang saya nak highlightkan kepada sahabat-sahabat sekalian ialah apabila Quran menceritakan kepada kita tentang sihir, itu bermakna sihir ni memang wujud, kan? Ia memang wujud. Dan Quran dia tak cerita kepada kita melainkan perkara itu penting, kan? Benda yang sia-sia, benda yang tak ada faedah, Quran tak cerita kepada kita. Jadi bila Quran cerita kepada kita tentang sihir, sudah tentu ada perkara yang kita perlu ambil manfaat daripada apa yang dikhabarkan oleh Quran, oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita tak boleh buat main-main. Kita tak boleh kata alah sihir ni tak ada, ataupun sihir ni tak boleh bagi kesan apa pun. Tak boleh.
Sebab bila Quran sebut, itu menunjukkan bahawa benda itu sangat penting untuk kita ketahui. Baik, jadi pengalaman saya sendiri, kadang-kadang, dan saya percaya bahawa sahabat-sahabat sekalian juga ada pengalaman macam ni. Kan kita dengar ada kawan kita ataupun orang yang kita kenal ataupun ahli keluarga kita yang kita orang bagi tahu kepada kita, oh dia ni telah diguna-gunakan. Kan orang ni telah kena santau, kena buatan orang dan sebagainya. Ini antara benda yang banyak kali menjadi bahan perbincangan kita dengan kawan-kawan dan sebagainya. Kita kadang-kadang hairan macam mana seorang suami yang baik, kan, orang masjid, orang surau, bukan jenis yang suka kita kata bukan jenis yang suka duduk miang gatal-gatal dengan perempuan dan sebagainya. Tiba-tiba boleh sangkut dengan seorang perempuan yang kita tengok tak layak pun untuk dia. Kan banyak isteri-isteri yang datang jumpa saya menceritakan bagaimana suami dia sekian-sekian, kan, bagusnya dan sebagainya, tapi boleh terpikat ataupun telah digoda oleh perempuan yang kalau kita tengok pada pandangan zahir tak layak pun, kan, untuk diminati oleh suami kita. Jadi ini antara benda yang tuan-tuan dan perempuan tak boleh pandang ringan tentang penggunaan sihir. Kan, dalam pengajian yang lalu, bagaimana kita nak kenal orang tu telah disihir ataupun tidak, mungkin bagi sahabat-sahabat yang ikuti kuliah saya di peringkat awal, saya dah ceritakan, saya telah menceritakan dalam kuliah, dalam program sahabat pencinta Al-Quran ini, antaranya ialah apabila dia tidak memandang tepat kepada kita, kan. Itu antara tanda-tandanya yang disebut oleh para ulama. Kita kenal dia satu orang yang eye contact tu tak ada masalah, kan, eye contact. Bila kita bercakap dia pandang kita, kita pandang dia, dia tak nampak untuk melarikan diri daripada memandang kita dan sebagainya dan sebagainya. Tiba-tiba kita tengok dia berubah, kan. Dia berubah, dia selalu anak mata dia selalu melarikan, mengelak daripada memandang ke arah mata kita. Jadi itu antara tanda-tandanya. Saya tak kata bahawa itu adalah satu bukti yang jelas dia telah terkena sihir, tapi kita mengatakan itu adalah simptom, itu adalah tanda. Mungkin ya, mungkin tidak, tapi itu kemungkinannya ia telah disihir. Dan saya sendiri memang ada pengalaman rakan saya, satu orang lelaki yang baik dan sebagainya, tapi kemudiannya berlaku perceraian dengan isterinya kerana telah terlibat dengan satu orang perempuan. Dan bila saya berjumpa dengan dia, saya lihat dia satu orang yang sangat berbeza, kan, satu orang yang sangat berbeza. Dia bukan dirinya yang dahulu, dan dia seperti seorang yang dalam ketakutan, anak matanya sentiasa mengelak daripada memandang ke arah kita. Jadi ini mengingatkan saya kepada apa tanda-tanda yang telah disenaraikan oleh para ulama untuk kita kenali orang itu telah disihir ataupun tidak. Jadi kita kena hati-hatilah supaya perkara yang macam ni kita dapat elakkan. Sebab itu saya sendiri sebagai contoh, kalau saya boleh kongsi amalan saya memang mengelak daripada minum ataupun makan yang disediakan oleh staf perempuan saya sendiri, walaupun dia staf saya, tapi saya mengelak daripada menyuruh dia untuk menyediakan minuman saya ataupun makanan saya, perkara-perkara yang peribadi macam tu, yang layak untuk menyediakannya hanya isteri saya sahaja. Itu satu contoh mudahlah. Sebab kita tahu bahawa sihir ini ianya sangat mudah dilakukan, antaranya melalui makanan, melalui minuman. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita kena amalkan. Dan samalah juga dengan keadaan kita di rumah. Apabila kita ada pembantu rumah, sebagai contoh, kita sebagai seorang isteri ataupun kita sebagai seorang suami, kalau boleh makanan dan minuman itu yang untuk kita seorang, kan, untuk kita seorang, biarlah ianya hanya disediakan oleh ahli keluarga kita yang kita percaya.
kecuali bila kita makan atau minum ramai-ramai lah. Kalau kita makan minum ramai-ramai itu tak jadi masalah. Apa yang saya sebut ini ialah apabila ia melibatkan makanan atau minuman yang disediakan hanya untuk kita seorang. Itu sebagai langkah berjaga-jaga. Kan? Tak semestinya bahawa kita berjaya mengelak 100%, tapi at least kita ada langkah berjaga-jaga. Baik, jadi berbalik kepada kisah Harut dan Marut ini, jadi ini antara perkara yang ditekankan oleh Al-Quran tentang bagaimana peranan sihir dalam memecah belahkan manusia, khususnya dalam rumah tangga. Jadi kita sebagai orang yang beriman, kita wajib beriman dengan setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kita. Sebab ini untuk keselamatan kita dan kebahagiaan kita di dunia dan juga di hari akhirat. Jadi timbul persoalan, siapakah sebenarnya Harut dan Marut? Sebab ini adalah dua nama kan secara spesifik dan secara jelas satu persatu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran. Sedangkan sebagaimana yang saya sebut tadi, nama-nama lain Quran tak sebut pun kan. Azazil, Quran tak sebut nama Azazil. Quran hanya sebut iblis kan. Cuma kita dapat di tempat lain nama Azazil. Qabil dan Habil kan Quran tak sebut pun, tapi Harut dan Marut Quran sebut. Jadi ini antara benda yang menarik perhatian kita. Maka para ulama mengatakan bahawa oleh sebab Quran menyebut Harut dan Marut sebagai malaikat, maka zahir ayatnya menunjukkan bahawa Harut dan Marut itu malaikat. Kan? Sebab Quran sendiri menyebut Harut dan Marut itu malaikat. Tapi masalahnya ialah kalau kedua-duanya itu malaikat, kenapa Harut dan Marut mengajar sihir? Sedangkan apa yang kita tahu, malaikat ni semua malaikat adalah hamba Allah Ta'ala yang taat dan sama sekali tidak akan derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itu sebab kita nak bincang, kan? Kita nak discuss tentang Harut dan Marut. Jadi Quran menyebut dengan jelas dalam ayat yang kita baca tadi, surah Baqarah ayat 102, bahawa Harut dan Marut ni adalah malaikat. Wa ma unzila 'alal malakaini, kan? Allah Taala sebut dengan jelas, wa ma unzila 'alal malakain, kan? Dan dengan apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Kan? Allah Taala sebut malakain. Jadi Quran yang sebut malaikat, bukan kata ulama reka ataupun ulama ambil di mana-mana di tempat lain, bukan. Memang Quran sendiri sebut bahawa dua malaikat, alal malakain, dua malaikat yang namanya Harut wa Marut. Jadi Quran sebut dua malaikat. Siapa dua malaikat tadi? Namanya Harut dan yang keduanya Marut. Baik, maka apabila Quran sendiri menyebut Harut dan Marut adalah dua malaikat, maka Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala dalam tafsir At-Tabari menyebut bahawa ulama tabi'in kan seperti Qatadah, Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata kana malakaini minal malaikah. Kedua-duanya adalah malaikat, dua malaikat di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa peranan mereka, fungsi mereka? Peranan mereka ialah turun ke dunia untuk menegakkan hukum di tengah-tengah manusia. Dan itu yang dinaqalkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya. Jadi apa peranan Harut dan Marut? Dia turun ke dunia untuk tegakkan hukum di antara manusia. Baik. Kemudian ada juga ulama lain yang mengatakan bahawa ayat ini, surah Baqarah yang kita baca tadi, ayat 102, mengatakan bahawa asyayatin kan wal malakan. Maksud ayat ni syaitan dan juga dua malaikat yang mengajar sihir kepada manusia. Jadi maksud dia, yang mengajar sihir kepada manusia ni ada dua kelompok ataupun dua kumpulan.
kumpulan yang pertama yang mengajar sihir kepada manusia, yang sebarkan sihir kepada manusia adalah setan. Itu yang pertama. Kan irrespective. Tak kira lah setan tu maksudnya setan jin ke setan manusia ke, tapi kelompok yang pertama yang mengajar manusia tentang amalan-amalan sihir ni adalah setan. Itu kelompok yang pertama. Jadi Ibn Zaid kata, sebagaimana dalam tafsir Al-Tabari, kelompok yang kedua yang mengajar tentang sihir kepada manusia ni adalah dua malaikat, Harut dan Marut. Maknanya di kalangan malaikat-malaikat Allah Ta'ala ni ada dua malaikat yang mana dia mengajar manusia tentang amalan-amalan sihir. Maka ini antara perkara yang menjadi polemik akan dalam yang dibincangkan di kalangan para ulama. Kalau kita kata setan mengajar sihir kepada manusia, kan tak kiralah setan jin ke setan manusia ke, yang tu kita boleh terima. Kan setan kita tahu memang setan ni jahat. Memang setan ni kerja je untuk melaga-lagakan manusia, untuk manusia ni bergaduh dan sebagainya. Tapi kalau dua malaikat yang mengajar sihir, ini suatu perkara yang ganjil, kan, yang kita tak biasa dengar. Jadi ini yang menjadi kita kata kontroversi lah di kalangan para ulama, bagaimana mungkin malaikat Allah Subhanahu Wa Taala mengajar sihir kepada manusia. Jadi bagaimana kita nak faham tentang isu Harut dan Marut yang merupakan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala tapi mengajar sihir kepada manusia. Baik. Untuk itu kita stop sekejap. Kita tengok pula pendapat lain, kan? Kita tengok pendapat lain. Ada juga ulama-ulama Islam yang kata Harut dan Marut ni dia bukan malaikat. Dan dia bukan jin, setan jin. Tapi Harut dan Marut adalah manusia. Ada juga yang kata di kalangan ulama yang kata Harut dan Marut ni manusia, dia bukan malaikat. Baik. Kenapa? Sebab Al-Qasimi antara ulama yang berpendapat sedemikian. Dia kata wallazi dhahaba ilaihi al-muhaqqiqun anna Harut wa Marut kana rajulaini mutazahiraini bis-salah wat-taqwa fi Babil. Dia kata pendapat yang dikuatkan di kalangan ulama-ulama muhaqqiqin bila duduk bincang-bincang tentang perbezaan pendapat Harut Marut ni siapa dia. Jadi Al-Qasimi kata di kalangan ulama muhaqqiqin yang mentarjihkan pendapat-pendapat yang berbeza di kalangan para ulama ni, mereka kata Harut dan Marut ni sebenarnya dua orang manusia. Dia kata dua orang manusia yang mana dia menyamar, dia berpura-pura. Dia tonjolkan nampak macam soleh, nampak macam takwa di Babil, di negeri Babylon, kan, Babil. Jadi ini antara pendapat-pendapat ulama. Jadi kalau kita biasa dengar ada ulama yang kata Harut dan Marut ni malaikat, itu menunjukkan bahawa kerana Quran sendiri menyebut Harut dan Marut adalah malaikat. Kalau kita dengar ada ulama yang kata Harut dan Marut ni syaitan, kerana mereka beralasan yang mengajar sihir benda jahat ni bukan malaikat, dia adalah syaitan. Tapi pada masa yang sama ada juga ulama yang kata Harut dan Marut adalah manusia, tapi dia berpura-pura, kan? Dia tunjuk seolah-olah dia ni soleh, seolah-olah dia orang yang baik, orang yang takwa. Baik. Jadi itu menunjukkan bahawa ulama berbeza pendapat tentang siapa dia, kan, Harut dan Marut. Tetapi yang rajih, kan, yang ditarjihkan oleh para ulama, siapa dia Harut dan Marut, maka yang ulama tarjihkan adalah sebenarnya adalah malaikat, kan? Yang sebenarnya adalah malaikat. Contohnya Syekh Abdul Aziz, dia kata ikhtalafal ulama fi hadha. Dia kata para ulama berbeza pendapat, kan? Ada yang kata malaikat, ada yang kata setan jin, ada yang kata manusia dan sebagainya. Wal azhar, dia kata yang rajihnya, kan, yang ulama tarjih, walaupun memang ada perbezaan pendapat, tapi mereka mengatakan bahawa annahuma malakan
mereka berdua ini adalah dua malaikat. Kan? Itu yang pendapat yang lebih tepat. Harut dan Marut sebenarnya adalah dua malaikat yang mana dia turun ini ibtila sebagai ujian. Dia nak test kita, nak test manusia. Jadi itu adalah pendapat yang dipilih di kalangan para ulama. Maka kalau macam tu, kan, kalaulah kita ambil pendapat yang dipilih oleh para ulama bahawa Harut dan Marut sebenarnya dua malaikat sebagaimana zahir ayat yang kita baca tadi surah Baqarah ayat 102, maka timbul soalan seterusnya. Apa soalan seterusnya? Kalau mereka ni malaikat, kenapa pula malaikat ni yang datang kepada manusia mengajar kepada kita tentang sihir? Sedangkan kita tahu malaikat ni adalah hamba Allah Ta'ala yang taat. Kan malaikat adalah hamba Allah Ta'ala yang tidak akan derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi untuk mengajar manusia untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini antara soalan seterusnya. Baik, jadi kenapa kedua-dua malaikat Harut dan Marut itu disebut oleh Quran sebagai malaikat dan dia mengajar sihir kepada manusia? Maka jawapannya itu adalah sebagaimana yang terkandung dalam ayat itu sendiri, dalam ayat 102 surah Baqarah, iaitu wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Mereka berdua, yakni Harut dan Marut, tidaklah mengajar sihir kepada seseorang kecuali mereka berdua berkata, ini adalah fitnah, jangan kamu kufur. Jadi maksud dia, malaikat ni diajarkan sihir kepada manusia, tapi pada masa yang sama dia kata ini adalah fitnah, dia ingatkan ini adalah fitnah dan jangan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata bahawa Syekh As-Sa'di kata macam itulah yang berlaku kepada orang Yahudi. Kan orang Yahudi yang biasa yang terlibat dengan sihir ni dulu diturunkan kepada dua malaikat di Iraq, kan, dan mereka berdua ni diberi ilmu sihir sebagai bentuk ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini antara penjelasan yang disebut oleh ulama tafsir seperti As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Jadi siapa yang melakukan kesilapan dengan mengamalkan sihir itu orang-orang Yahudi, kan, orang-orang Yahudi yang mengamalkan sihir. Sebab tu kalau kita belajar tentang kisah yang berkaitan dengan ayat 2 Qul tu, kan, dengan ayat 2 Qul, kita baca Qul a'udzu birabbil falaq tu, kan, bagaimana kita minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, antaranya ancaman daripada amalan sihir, kan, di kalangan orang-orang yang hasad dengki. Maka sebenarnya benda-benda yang macam ni memang ada, kan, memang ada, dan kita disuruh untuk berhati-hati. Maka macam mana kita nak faham kalau setan yang mengajar manusia ilmu sihir, yang tu kita faham. Tapi macam mana malaikat mengajar kepada manusia ilmu sihir sebagai ujian kepada manusia? Sebab ramai yang susah nak faham, susah nak digest tentang statement yang macam ni. Tapi statement inilah yang disebut oleh para mufassirun. Maka satu contoh perbandingan yang mudah untuk tuan-tuan dan perempuan faham, sebelum ini pun saya pernah sebut sepintas lalu, iaitu ujian-ujian macam ni dia lebih kurang sama konsep dia macam soalan-soalan kuis, soalan ujian peperiksaan di sekolah, di universiti. Macam itulah, kan. Masa kita sekolah dahulu, cikgu kita akan sediakan soalan dengan jawapan. Contohnya dalam ujian objektif, ada soalan, lepas tu ada ABCD, kan. Dalam ABCD, jawapan yang disediakan oleh cikgu kepada kita tu
satu je yang betul. Yang tiga lagi salah. Yang betul kita tak tahu. Mungkin dekat A, mungkin dekat B, mungkin dekat C, mungkin dekat D. Tapi kalau kita seorang pelajar yang fokus, yang tumpu perhatian kepada apa yang cikgu sampaikan di kelas, kita buat homework, kita baca dan sebagainya, maka sudah tentu kita boleh jawab peperiksaan itu ataupun ujian itu dengan cemerlang, kan? Jadi konsep yang sama. Jikalau cikgu di sekolah, kan, berhak, kan, untuk menyediakan soalan kepada pelajarnya, dan disediakan 4 jawapan, kan, dalam ujian objektif. Ada 4 jawapan. Dalam 4 jawapan tu, 3 jawapan yang cikgu bagi salah. 1 jawapan sahaja yang betul. Jadi tak ada siapa pun petikai. Tak ada siapa pun yang petikai bahawa cikgu tak boleh kan sediakan jawapan yang salah. Cikgu kena sediakan semua jawapan tu betul. Mana ada orang petikaikan cikgu sebab menyediakan jawapan yang salah. Tak ada. Semua orang faham. Oleh sebab itu adalah quiz, itu adalah ujian ataupun examination, peperiksaan. Maka sudah tentu jawapan yang diberikan dalam kertas soalan itu, 3-nya adalah salah, 1 tu betul. Kita yang kena cari antara 4 pilihan yang diberikan itu, mana satu jawapan yang betul. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membezakan mana pelajar yang cemerlang dengan mana pelajar yang gagal ataupun yang lemah dan sebagainya. Untuk penggradean, untuk kita gradekan pelajar tadi dengan markah, dengan grade yang tertentu. Maka kalau manusia seperti guru di sekolah, seperti pensyarah di universiti dan sebagainya, ada kuasa dan kita iktiraf kuasa itu untuk menyediakan jawapan-jawapan yang salah dalam peperiksaan atau dalam ujian, dalam kuis dan sebagainya. Dan tidak ada orang petikai pun, guru ataupun pensyarah yang menyediakan jawapan yang salah. Maka samalah juga kita sebagai manusia, kita tidak boleh mempertikaikan, kan, kenapa malaikat ni mengajar benda yang salah. Kerana memang itu telah disebut dalam Quran, itu adalah fitnah, kan, itu adalah ujian kepada manusia. Dan malaikat ini ketika dia mengajar sihir, dia mengatakan bahawa jangan kamu ini adalah satu fitnah, kan, dan jangan kamu kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terpulang kepada kita, kan, terpulang pada kita. Kita ada problem dengan pasangan kita. Apakah kita nak pergi berjumpa dengan pawang untuk gunakan pasangan kita? Maka sesiapa yang melakukan hal yang sedemikian, dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, siapa yang ada masalah perniagaan, kan, dia mengamalkan sihir, dia kenakan dengan peniaga yang menjadi pesaing dia, kompetitor dia, sebagai contoh, maka dia telah gagal dalam ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini antara perkara yang kita perlu perhatikan. Dan kemudian para ulama juga mengatakan bahawa cerita pasal Harut dan Marut, bahawa kononnya Harut dan Marut ni adalah malaikat yang telah dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka ni berzina, malaikat ni berzina, kan. Mereka ni mabuk, Harut dan Marut ni mabuk, Harut dan Marut ni membunuh. Maka ulama seperti Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa ini adalah Israiliyat, kan, yang kita tak boleh percaya. Kan, bila kata Harut dan Marut adalah malaikat yang dihukum oleh Allah Ta'ala, kemudian Harut dan Marut ni berzina, Harut dan Marut ni mabuk, Harut dan Marut ini membunuh, maka Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dia kata yang ni adalah Israiliyat, benda yang kita tak boleh terima. Kan, benda yang kita tak boleh terima. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, dia kata sebenarnya cerita-cerita yang selain daripada yang Quran sebut tadi, setakat yang Quran sebut tu betul. Tapi cerita-cerita tambahan
kan cerita-cerita tambahan yang pelik-pelik tentang Harut dan Marut itu semuanya berasal daripada Israiliyat yang kita tak boleh terima bulat-bulat, kan? Sebab tidak ada hadis yang sahih, yang marfu', yang muttasil, yang bersambung sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan hadis-hadis itu telah dicipta oleh penciptanya dengan hawa nafsu. Maknanya hadis yang palsu, hadis yang penuh dengan dongeng-dongeng, yang karut-marut, yang kita tak boleh terima. Sebab itu adalah satu cerita yang tidak berasas, berkenaan dengan Harut dan Marut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang saya nak sampaikan kepada kita semua pada pagi ini, bahawa ulama berbeza pendapat tu benda biasa, kan? Ulama berbeza pendapat itu perkara biasa. Macam apa yang kita bincang tadilah, ada yang kata malaikat, yang kata Harut dan Marut itu malaikat, kan, dengan alasan dia. Ada yang ulama yang kata Harut dan Marut itu adalah syaitan. Ada ulama yang kata Harut dan Marut itu adalah manusia. Itu perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Maka kita sebagai orang awam, kita sebagai talib, sebagai talibul ilm, sebagai penuntut ilmu, sudah tentu ada adab-adabnya, kan? Macam tadilah sesi kita sebelum ini, kitab Ta'lim Muta'allim yang disampaikan oleh Ustaz sebentar tadi, kitab Ta'lim Muta'allim, kan? Kita sebagai penuntut ilmu, kita ada adab-adab kita, kan? Kita ada etika kita. Maka ulama berbeza pendapat itu perkara biasa, kan? Sebab setiap ulama ni berbeza. Ada ulama yang betul-betul bagus, alim dan sebagainya. Ada ulama yang tersilap dalam berijtihad. Itu perkara biasa. Cuma kita sebagai penuntut ilmu kena tahu adab-adab apa dalam kita menghadapi perbezaan pendapat di kalangan ulama. Bukan saja kita perlu tahu asbabul ikhtilaf, the causes of the apa kita kata divergence of opinions, kan, among Islamic jurists. Bukan saja kita perlu tahu sebab-sebab berlaku perbezaan pendapat di kalangan ulama-ulama Islam, tapi pada masa yang sama kita kena tahu adabul ikhtilaf, kan, etiquette, kan, etika, adab-adab dalam kita berbeza pendapat. Maka bila kita tahu tentang adab berbeza pendapat, kita tahu menentukan sikap yang betul dalam mengambil manfaat dalam perbezaan pendapat ini. Sebagai contohlah, sebagai contoh macam hari ini, kan, hari ini adalah 9 Zulhijjah, kan, hari esok adalah 10 Zulhijjah. Kita di Malaysia lah, kita di Malaysia esok hari raya haji, kan, 10 Zulhijjah. Antara perbincangan setiap tahun mesti ada, kita nak puasa Arafah hari ini ke ikut takwim yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan Malaysia di tempat yang kita duduk ni. Kalau tuan-tuan perempuan tinggal di Brunei, di Indonesia, di Singapura dan sebagainya, kita nak ikut kerajaan di tempat kita menetap atau kita nak ikut kerajaan Arab Saudi. Jadi ulama berbeza pendapat, kan? Ulama berbeza pendapat. Pendapat yang pertama kata ikut Arab Saudi. Sebab itu kalau di kalangan kita ada yang dah berpuasa semalam, kan, puasa Arafah itu semalam, walaupun di Malaysia 9 Zulhijjah itu hari ini, kan. Ada juga di kalangan kita yang memilih pendapat yang kedua, yang kata bahawa kita mengikut authority di tempat kita, oleh kerana kerajaan di tempat kita mengisytiharkan 9 Zulhijjah itu adalah hari ini, hari Rabu, esok hari raya, maka kita pun puasa pada hari ini, kan, kerana kita mengikut kepada ulil amri di tempat kita. Dan ada juga ulama yang mencadangkan supaya kita berpuasa kedua-dua hari, kan, 8 Zulhijjah dengan 9 Zulhijjah. Kenapa? Sebab semalam kita ikut Arab Saudi, hari ini kita ikut kerajaan Malaysia. Maka itu terpulang, kan, kepada pilihan masing-masing, keyakinan masing-masing. Yang penting kita jangan bergaduh, kan. Yang penting kita jangan bergaduh. Kita menunjukkan kematangan ilmu yang kita pelajari. Kita tahu berbeza pendapat ni benda biasa, kan, perkara biasa. Tapi yang penting kita explore, kan, kita cari, kita bongkar pendapat-pendapat tadi. Kenapa ulama berbeza pendapat? Apa dalil-dalil mereka? Apa alasan mereka?
Dan selepas kita belajar berdasarkan kepada kemampuan, tahap kemampuan masing-masing, kita buat pilihan berdasarkan kepada apa yang kita yakini. Sekadar itu, sahabat-sahabat sekalian, saya serahkan kepada Puan Zainun selaku moderator pada pagi ini untuk sesi soal jawab ataupun ada pandangan-pandangan lain untuk dikongsikan sekiranya ada. Terima kasih, saya serahkan kepada Puan Zainun. Terima kasih Ustaz. Okey, Ustaz buka soalan ya untuk bertanya bagi yang kurang jelas ke ada apa-apa persoalan. Dan di sini ada soalan daripada Puan Som. Ustaz, dalam surah Al-Baqarah ayat 102, orang-orang mempelajari sihir dari dua malaikat ini, bagaimana manusia belajar dan dari atau berhubung dengan dua malaikat ini? Itu soalan dia. Baik, wallahu a'lam. Sebagaimana yang kita tahu, kisah malaikat datang kepada manusia ni bukan ini kali pertama, kan? Bukan ini the only one, bukan ini satu-satunya kejadian malaikat datang kepada manusia. Sebenarnya para mufassirun mengatakan bahawa sudah banyak kejadian-kejadian sebelum ini, kisah bagaimana malaikat datang kepada kaum Nabi Lut sebagai contoh, kan? Malaikat datang kepada kaum Nabi Lut menjelma sebagai manusia, kan, yang sempurna kejadiannya, yang sedap mata memandang. Kita kata lawa lah, kan, malaikat yang lawa, kan, yang elok rupa parasnya. Apa yang kita panggil sebagai, ini juga ujian kepada kaum Nabi Lut yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab lawanya malaikat yang menjelma sebagai manusia itu menyebabkan mereka tertarik sehingga kan ada di kalangan mereka yang ingin melakukan kejahatan yang sama kepada malaikat itu. Itu contoh, kan. Jadi begitulah juga dalam peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam, malaikat datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan berita gembira tentang kelahiran anak dan sebagainya. Jadi ini antara contoh-contoh yang disebut oleh para ulama, para mufassirun tentang kejadian di mana malaikat ini muncul kepada manusia. Kisah Nabi Musa alaihissalam dan sebagainya, banyaklah. Jadi apa yang disebut oleh para ulama, mereka mengatakan bahawa ini menunjukkan kepada kita bahawa malaikat menjelma sebagai manusia, kan? Jadi kalau maksudnya kita tengok malaikat tu, dia macam manusia, kan? Jadi itu antara perkara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat untuk berada di kalangan manusia dan menjelma dalam bentuk manusia. Jadi itu antara pendapat di kalangan para ulama. Jadi oleh sebab sudah berlaku banyak contoh dalam Al-Quran Karim yang menyebut dengan jelas tentang kejadian-kejadian jelmaan malaikat sebagai manusia, berjumpa dengan manusia, berinteraksi dengan manusia, maka begitulah juga yang berlaku dalam kes-kes yang lain. Jadi pada masa yang sama, kita tak bolehlah nak terlalu bermudah-mudah untuk kata yang ni pun manusia, yang ni pun malaikat, kan, tanpa ada dalil. Jadi kita kena stick kepada sekadar peristiwa-peristiwa yang disebut dalam Al-Quran. Jadi kalau peristiwa itu tidak disebut dalam Quran, contohnya zaman kita hari ini tahun 2023, kita kata tu orang tu dia sebenarnya malaikat, yang tu tak boleh lah. Yang tu dia akan jadi ajaran sesat. Jadi kita stick kepada kejadian yang ada dalam Quran sahaja, yang Quran sebut malaikat itu berinteraksi dengan manusia, maka sekadar itu yes. Tapi selain daripada itu yang tidak disebut peristiwa itu oleh Al-Quran, kita perlu mengelak daripada membuat kesimpulan bahawa malaikat menjelma sebagai manusia. Wallahu a'lam. Okey, admin nak bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada dua soalan. Yang pertama, adakah sebarang fatwa atau hukum bagi sihir ini di Malaysia?
iaitu apakah hukum pada pengamal sihir dan apakah hukum kepada orang yang mendatangi ahli sihir. Dan yang soalan yang kedua pula, kepada sesiapa yang membenarkan dan percaya pada ahli sihir, maka ia jatuh kafir. Kerana syaitan tidak mengetahui sebarang perkara gaib seperti firman Allah surah Al-Namlu ayat 65. Kerana syaitan dapat tahu rahsia kerana dia mencuri-curi dengar percakapan antara malaikat. Ayat ni betul ke Ustaz? Tu soalan saya, dua soalan tu. Terima kasih Ustaz. Baik, apabila kita bercakap tentang sihir, kita perlu tahu bahawa sihir ini telah pun disepakati oleh para ulama bahawa ianya adalah satu perkara yang haram, maksudnya berdosa kan bagi mana-mana orang Islam untuk mengamalkan sihir. Yang tu tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Yang tu tidak ada khilaf. Jadi semua ulama sepakat mengatakan bahawa sihir ini adalah perkara yang diharamkan dalam agama. Dan yang keduanya, haramnya itu adalah haram yang besar. Dia adalah dosa besar, minal kabair. Maknanya siapa yang buat yang mengamalkan sihir, maka dia berdosa besar. Dan dosa besar itu dia tidak terhenti setakat itu. Dia sampai ke tahap syirik, menyebabkan orang itu terkeluar daripada Islam. Cuma saya ingin berpesan kepada sahabat-sahabat sekalian, bila kita dalam isu takfir, kita mengkafirkan, kita hanya mengkafirkan amalan. Kita mengkafirkan amalan. Kita tidak mengkafirkan individu. Kan? Untuk mengkafirkan individu itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa. Maksudnya, katalah ada orang yang terlibat dengan sihir. Contohlah kalau dalam kes yang terkenal di Malaysia ini, contohnya kes kes seperti Mona Fendi sebagai contoh. Kan ada ritual-ritual yang tertentu yang dilakukan dalam jenayah tersebut. Yang ni tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat boleh rujuk dalam apa kita kata yang dilaporkan oleh media secara meluas perbicaraan tersebut. Kita ambil itu sebagai contoh, sebagai bahan perbincangan kita pada pagi ini. Jadi let's say Mona Fendi ataupun mana-mana bomoh, dia melakukan perkara-perkara yang karut, kan, melakukan upacara yang karut. Kemudian dia bunuh pesakit dia ataupun pelanggan dia, patient dia, dia bunuh. Maka perbuatan itu memang perbuatan yang karut, yang khurafat. Kan? Ritual itu ritual yang syirik. Jadi kita bila kita berbicara, kita bercakap, kita kata itu adalah amalan syirik. Itu adalah amalan yang boleh menyebabkan seseorang itu terkeluar dari Islam. Tapi kita tak boleh mengkafirkan individu. Kita tak boleh kata Mona Fendi itu kafir. Tak boleh. Yang layak untuk menentukan status seseorang itu, tak kiralah Mona Fendi ke siapa-siapa sekalipun, penjenayah mana sekalipun, ialah pihak berautoriti, pihak yang ada kuasa. Contohnya majlis fatwa, kan, jawatan kuasa fatwa, ataupun mahkamah, kan. Jadi pihak berkuasa inilah yang berhak untuk menentukan status seseorang itu Islam ataupun kafir. Jadi kita tak boleh mengkafirkan individu. Kita kafirkan perbuatan itu. Benda yang dia buat tu memang amalan syirik, kan? Amalan yang boleh menyebabkan dia terkeluar daripada Islam. Tapi sama ada dia syirik ataupun tidak, dia kafir ataupun tidak, kan, kita tak boleh memandai-mandai untuk kata dia kafir. Tak boleh. Kita tak boleh. Jadi kita kena bezakan takfir, mengkafirkan amalan dengan mengkafirkan batang tubuh seseorang, kan, individu itu. Kita perlu bezakan antara dua perkara tersebut. Baik, jadi soalan tadi ialah berkenaan dengan hukum orang yang terlibat dengan sihir. Memang fatwa-fatwa dalam negara kita banyak dah, kan, fatwa-fatwa negara kita, sama ada fatwa yang kita sebut sebagai fatwa kebangsaan, walaupun
istilah fatwa kebangsaan itu menjadi polemik kan, dipertikaikan. Tapi tak apalah, untuk memudahkan kefahaman kita, kalau kita sebut fatwa kebangsaan, itu memang telah menyebut banyak, sahabat-sahabat boleh Google tengok, memang banyak yang menyatakan dengan jelas amalan sihir itu syirik, dan dia di antara dosa besar. Dan juga fatwa-fatwa di peringkat negeri-negeri pun banyak. Boleh lihat contoh di pulau besar Melaka kan, fatwa Pulau Pinang, fatwa Selangor kan, fatwa Kelantan, banyak kan amalan-amalan khurafat yang disebut sebagai syirik dan sebagainya, yang amalan sihir yang disebut sebagai syirik dan sebagainya. Tetapi masalahnya ialah dalam soalan tadi berkenaan dengan mahkamah. Jadi sekarang ini kita di Malaysia, kita masih ada masalah dari sudut mengenakan hukuman kerana dia tukang sihir. Yang tu kita belum ada. Tetapi sudah ada banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh banyak pihak, sama ada NGO, pihak kerajaan sendiri dan sebagainya, untuk membuat satu enactment ataupun satu akta yang berkaitan dengan sihir. Cuma ianya belum di-finalize lagi. Tidaklah sama macam di setengah-setengah negara luar, contohnya di Arab Saudi dan sebagainya, yang sudah ada satu akta yang khusus yang berkenaan dengan sihir tadi. Kita di Malaysia ni kita masih lagi sedang bincang dari segi pembuktian. Macam mana kita nak kata evidence kan, nak buktikan, kita nak kata itu adalah admissible evidence kan, suatu keterangan yang boleh diterima oleh mahkamah untuk kata dia ni tukang sihir dan sebagainya. Jadi itu kita masih ada masalah. Jadi buat masa ini kita di Malaysia kita masih ada masalah dari sudut untuk menghukum orang yang mengamalkan sihir. Dan sesiapa yang mengunjungi tukang sihir, maka dia tidak diterima sembahyang dia selama 40 hari. Jadi itu antara implikasi, kesan orang yang mengunjungi tukang sihir, walaupun dia tak percaya sekalipun. Jadi sebab tu kita jangan memandang mudah kepada perbuatan pergi dapatkan khidmat pawang, tukang sihir semua ni. Apatah lagi kalau kita percaya, kan, na'udzubillah. Kalau percaya, maka itu akan menyebabkan boleh menyebabkan terbatalnya keislaman kita. Na'udzubillah. Moga Allah Ta'ala lindungi kita daripada hal yang sedemikian. Wallahu a'lam. Okey, baik Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Jazakallah khair kepada Ustaz Dr. Ahmad Kilani atas perkongsian ilmu mengenai siapakah Harut dan Marut itu, dan bahawa mereka ialah malaikat yang diutuskan oleh Allah sebagai ujian kepada manusia, iaitu mengajarkan manusia tentang peringatan terhadap sihir, bukan mengajarkan untuk mengajak mereka melakukan sihir. Dan semoga perkongsian ini dapatlah sedikit sebanyak memberikan kefahaman dan manfaat buat kita semua. Dan selepas ini kita ada lagi tadabbur surah Al-Falaq bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Faisal. Surah Al-Falaq ini pun ada kena-mengena dengan tentang sihir juga. Eloklah kita sama-sama dengar seterusnya dua ini. Dan Ustaz, kita tutup dulu, tangguhkan dulu majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Jadi marilah kita semua sahabat-sahabat sekalian, kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima oleh-Mu, ya Allah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih.